Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita muka surat apa baca sikit nak dengar. Wayundabu di subhin wa dhuhrin, dah tak ada alif lam tu kan, baca dengan tanwin lah. Katanya wayundabu di subhin wa dhuhrin tiwalul mufassal wa asrin wa isya'in awsaquh wa maghribin qisaruh. Baik, katanya wayundabu, dan disunatkan. Yundab makna samalah dengan makna mandub. Mandub tu dipanggil isim maf'ul, yundab tu dipanggil fa'il mudhari' bina majhul. Disunatkan sembahyang subuh, itu makna yundabu di subhin, disunatkan sembahyang subuh, wa dhuhrin, dan sembahyang zuhur disunatkan dia tiwadul mufassal. Tiwal naib fa'il bagi yundabu, tiwadul mufassal. Disunatkan baca surah yang dikenali sebagai tiwadul mufassal. Perkataan tiwal adalah jamak daripada mufradnya tawil. Tawil, tiwal. Manakala mufassal adalah isim maf'ul daripada fassala yufassilu mufassal. Baik, mufassal ni adalah surah-surah di dalam Al-Quran yang banyak di dalamnya fawasil, kerana banyak ayatnya dan pendek ayat dia. Baik, dan banyak perceraian di antara surah tersebut dengan bismillah. Itu hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama. Sebab itulah dinamakan dia sebagai tiwal al-mufassal. Wa asrin wa isya'in awsatuh. Sembahyang asar, sembahyang isya adalah awsatul mufassal. Cuma sebahagian daripada kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia menyebut bahawasanya zahur disunatkan bukan tiwalul mufassal, tapi qarib min tiwalil mufassal. Okey, boleh faham. Maksudnya bukan tiwalul mufassal, tapi dia qarib min tiwalil mufassal. Maksudnya dekat dengan tiwalil mufassal. Manakala subuh sunat baca tiwalul mufassal, manakala isyak dan asar sunat baca dengan awsatul mufassal. Maksudnya surah yang selepas daripada Fatihah itulah. Wa maghribin qisaruhu, dan sembahyang maghrib adalah qisarnya, qisar bagi mufassal. Surah yang dinamakan mufassal, permulaan dia daripada mana, di situ berlaku perbezaan di kalangan ulama. Maksudnya ulama fiqh berbeza pandangan dalam menetapkan permulaan surah al-mufassal daripada mana. Pandangan yang paling sahih ataupun pandangan al-asah adalah tiwalul mufassal bermula daripada surah al-hujurat hingga kepada an-nas. Penghujung tu sepakatlah, cuma bermula daripada surah mana. Baik, jadi permulaan al-mufassal bermula daripada surah al-hujurat, penghujungnya surah an-nas. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada surah al-hujurat sehingga surah an-nas, ulama fiqh berbeza pandangan pula.
dalam menetapkan surah apakah yang dikatakan tiwal, surah apakah yang dikatakan awsat, surah apakah yang dikatakan qisar al-mufassal. Baik. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya tiwalul mufassal bermula daripada surah Al-Hujurat sehingga surah Amma Yatasa'alun. Okey, boleh. Daripada surah An-Nazi'at hingga kepada surah An-Nazi'at pula. Kejap. Ada setengah sampai kata Amma Yatasa'alun, ada hak yang setengah kata An-Nazi'at masuk dalam tiwalul mufassal. Baik. Jadi setelah daripada tiwalul mufassal hingga kepada Ad-Duha adalah awsat al-mufassal. Ada setengah sampai kepada dia kata sampai kepada surah Wal-Laili Idza Yaghsha. Baik, manakala surah Ad-Duha sampai kepada surah An-Nas adalah qisarul mufassal. Okey. Jadi kita tengok dalam kitab Tanwirul Masalik, syarah kepada kitab Umdatus Sadiq yang dikarang oleh Dr. Mustafa Bugha, yang mana dia sebut bahawasanya tiwal mufassal bermula daripada surah Al-Hujurat, penghujungnya adalah surah An-Nazi'at. Ini ada satu pandangan daripada beberapa pandangan. Manakala awsat al-mufassal daripada surah Abasa sehingga surah Wal-Lail. Daripada adapun qisar al-mufassal adalah daripada surah Ad-Duha hingga kepada akhir al-Quran. Akhir al-Quran adalah surah An-Nas. Okey, jelas tak? Nampak dah kan? Nampak dah Kimi? Baik. Dia orang yang hafal Quran mudah lah nampak. Kalau ngulang, kalau tak ngulang jeng kok. Kerana orang yang baca Quran pun mudah nampak. Jak nampak dah kan? Jak ingat lagi juzuk 30. Ingat Alhamdulillah. Jadi nampak dah kan? Baik. Katanya in radiya biqiwadihi wa awsatihi ma'mumuna mahsurun. Maksudnya hak yang kata subuh tiwalul mufassal, zahu qarib min tiwalil mufassal, manakala asar dengan isya adalah awsat mufassal, dia ada syarat. Bukan harus secara mutlak, bukan ada syarat. Syarat dia in radiya bi tiwalihi wa awsatihi ma'mumuna mahsurun. Jika redha dengan tiwal al-mufassal wa awsat al-mufassal oleh ma'mumun fa'il bagi radiyah, oleh para ma'mun, yang ma'mumun jamu'ah, ma'mum mufrad, ma'mumuna adalah jamu' mudzakkar salim. Para ma'mum mahsurun yang terbatas. Maksud mahsurun, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah makmum hak tu je. Orang lain tak mari dah sembahyang situ. Puak-puak dia tu je. Contoh makmum pada sebuah madrasah sebagai contoh pondok ke tahfiz ke, yang mana dia tidak buka untuk orang luar mari sembahyang di tempat dia, tambah-tambah musim PKP sebagai contoh. Yang mana makmum tersebut redha. Jadi biasanya kalau kita kata tempat tahfiz, ustaz-ustaz dia khabar bagi kata semangat semua kita dalam sembahyang ni kita kena banyakkan baca Quran, panjangkan baca Quran, sebab kelebihan membaca Al-Quran dalam sembahyang adalah lebih berbanding dengan baca di luar sembahyang. Baik. Lepas tu kita baca dalam sembahyang kita boleh mengulang. Baik. Jadi makmum dia, anak-anak murid dia redha baca. Maka ketika tu sunat dia baca benda tiwalul mufassal dan qisar al-mufassal dalam sembahyang-sembahyang yang kita jelaskan tadi. Tapi katanya wa illa khaffaf. Wa illa, dan jika tidak. Jika tidak. Maksudnya jika tidak redha oleh makmum. Jika tidak redha oleh makmum, maka ketika itu khaffaf, dia kena takhfifkan. Itu maksudnya khaffafa, ay khaffafa al-imam. Hendak mentakhfif, maksudnya meringankan. Maksudnya dia tidak boleh baca panjang, tidak boleh baca tiwalul mufassal. Maksudnya tidak sunat dia baca tiwalul mufassal. Atau makna tidak boleh, bukan tidak boleh ni haram bukan. Tidak sunat dia baca benda
Tiwalu al-mufassal. Baik. Sebab dia tidak sunat kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Apabila seorang di kalangan kamu menjadi imam kepada manusia, maka hendaklah dia takhfifkan sembahyang. Sebab dia Rasul kata fa inna fihi mus-saghir wal kabir wal dhaif wal marid. Sebab di dalam makmum tu ada orang kanak-kanak yang kecil, budak-budak orang kecil kan. Kita nak latih dia sembahyang, tiba-tiba tu imam baca panjang. Dia duk teringat ke banyak perkara lagi. Jadi akhirnya kita saat ni tu dalam keadaan sedar ataupun tidak, kita telah menjauhkan hati dia dengan sembahyang. Dalam keadaan dia sembahyang saat ni tu dia tidak suka dengan sembahyang. Allah lamanya. Okey, tengok. Okey, itu cara tak betul. Atau dia panggil kita telah mentangfirkan hati manusia daripada sembahyang. Kita meliarkan, menjauhkan hati manusia daripada beribadat dengan cara kita buat. Orang jadi tak senang. Baik. Yang pertama kata Rasul, kerana dalam makmum saat itu ada kanak-kanak. Ada orang tua. Orang tua tak boleh nak berdiri-berdiri lama. Faham? Nak kecing lagi. Kalau nak berdiri lama tak apa, nak kecing lagi. Hak jenis kecing kerek, hak bahan kecing manis apa semua sekali kan. Allah nak kecing kerek. Lepas tu, orang hak yang lemah, orang dak orok. Dak orok zul letih. Duk kuat ngap kerja sebagai contoh. Orang sakit. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia semayang seorang diri, maka semayanglah bagaimana dia kehendaki. Panjang 2-3 jam pun tak apa. Tapi masalah tu imam kita ni, tu imam hafiz ni, tekoh mayang jadi tu imam tu bahang panjang. Tekoh mayang seorang ribut macam kilat. Betul tak gitu? Betul. Benda yang kita cakap ni, benda yang realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku. Baik. Betul tak gitu? Jadi baca depan jadi tu imam saat ni tu baca panjang, tapi sembahyang dia macam kilat ribu. Sudah dah 1.5 minit. Siap dah sembahyang. Tengok. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia sembahyang seorang dia ikutlah, hendaklah dia sembahyang bagaimana hak yang dia kehendaki. Baik. Itulah katanya wa illa khaffaf. Dia kena takhfifkan sembahyang dia. Dia bagi imam dah. Wa illa khaffafa ay khaffafa al-imam. Kena takhfifkan imam. Maksud takhfif di sini adalah dia tidak disunatkan baca tiwalul mufassal. Baik. Melengkang. Dia ada melengkang. Melengkang kalau warid daripada Rasulullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca surah yang panjang dalam sembahyang tersebut. Maka sama ada redha ataupun tidak, tetap disunatkan baca surah yang panjang. Sebagai contoh, sembahyang subuh Jumaat, yang mana sabit dalam hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam subuh Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah As-Sajdah rakaat yang pertama dan surah Hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Sama ada makmum hak di belakang redha ataupun tidak, maka tetap imam sunat membaca dua surah tersebut. Sunat untuk imam baca. Atas alasan perkara itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia perkataan takhfif di sini, kita kena faham takhfif ni bukan kita kena ikut selera makmum. Bukan kita kena ikut selera makmum. Takhfif di sini adalah kita kena ikut apa yang ditetapkan oleh syarak. Jadi lepas daripada kita baca Fatihah, kita baca Fatihah pun tidaklah laju sangat, tidaklah lambat sangat. Lepas daripada baca Fatihah, kita baca surah, bukan kita baca surah yang panjang, surah yang sederhana sebagai contoh. Lepas tu kita rakaat, kita baca tasbih dalam rakaat cukup hak yang sempurna. Begitu juga dalam i'tidal, kita baca dengan sempurna. Tidak boleh kita ikut selera makmum. Kalau kita ikut selera makmum, selok lah. Makmum ni kata lambat, lepas tu makmum ni kata cepat. Jadi orang makmum ni kata Allah lambat, tak imam sembahyang, kita kau cepat lagi. Baik. Anda ingat masa kita duduk di Syria tu, kita duduk di asrama Karamah lah, lebih kurang dalam 50 buah negara berhimpun duduk dalam satu asrama. Jadi masa kita jadi itu imam tu, ada sahabat-sahabat daripada Pakistan. Tegur, mula hambak sembahyang.
lambat benda aku baca. Tak panjang dah aku baca. Mungkira hok mu sembahyang laju berkilat ah. Jadi kalau kita nak ikut kira perkataan dia saat ni tu memang kena buat kilat macam dia kan. Tak boleh lah gitu. Jadi kita buat saat ni tu mengikut ukuran hak yang ditetapkan oleh syarak, bagaimanakah hak yang dikatakan ringkas. Tapi bukanlah kata ringkas apakah kita mencederakan ataupun memencacatkan sembahyang kita sehinggakan apa-apa hak yang disunat pun kita tinggal. Itu tidak betul lah. Sebab itulah kita tidak boleh ikut ukuran manusia. Ikut ukuran manusia kok. Ya kau boleh nak rekah lagi. Kalau boleh nak rakaat pertama tu baca wal asri, yang keduanya inna a'tainakal kautsar. Lepas tu Fatihah kalau boleh senapah. Hak tu imam A gitu. Imam tu. Imam tu. Ni imam. Dah buat apa gitu? Sebab Fatihah senapah. Lepas tu qul inna a'tainakal kautsar. Lepas tu tabat yadah. Sebagai contoh. Lepas tu lepas mayang tak ada doa, dia dah pakai bangun lalu. Memang best mayang dengan dia. Yalah kalau ikut selera manusia begitulah. Dia takhfif ni bukanlah kita kena ikut selera orang, tapi kita kena buat biarlah tidaklah panjang. Tapi bukanlah sehingga kita mengabaikan perkara-perkara hak yang disunat, yang dituntut, hak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa li subhil jum'ati alif lam mim tanzil wa hal ata. Dan bagi subuh Jumaat, sunat dia baca alif lam mim tanzil dan hal ata. Ini alif lam mim tanzil pada rakaat yang pertama, hal ata pada rakaat yang kedua. Dan ada orang dia silap faham. Subuh Jumaat biasa kita baca alif lam mim tanzil. Yang mana dalam alif lam mim tanzil ada benda sujud. Ada sujud. Sujud tilawah. Ada sujud tilawah. Jadi dia faham bahawasanya subuh Jumaat kena sujud tilawah. Jadi kalau dak baca surah As-Sajdah, maka dia cari surah yang lain yang ada sujud untuk dia sujud tilawah. Sebagai contoh surah benda yang ada sujud tilawah, yang pendek sikit. Al-A'la ada. Al-Alaq. Al-A'la, ingat sabih isma rabbikal a'la, kejut dah ni. Surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, dia baca cari surah-surah yang pendek yang mengandungi sujud sajdah. Itu adalah silap. Itu tak betul. Itu silap tu. Sebenarnya subuh Jumaat bukan sunat sujud tilawah, tapi sunat benda? Sunat membaca surah As-Sajdah. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau seseorang tu dalam hati dia kosa untuk sujud tilawah dalam sembahyang, lalu dia mencari surah yang mengandungi dalamnya ayat sunat sujud sajadah, sunat sujud tilawah, dibaca, maka batal tak sembahyang? Batal. Sebab tujuan dia benda? Tujuan dia nak menambah rukuk. Tetapi kalau dia baca ayat Al-Quran, pada asalnya bukan tujuan dia nak sujud. Dia baca ayat Quran tapi sampai kepada ayat sujud, sujud tilawah, maka sunat dia sujud. Tapi pisah, aku nak sujud kat lagi. Nak sujud. Lepas tu nak sujud kena cari ayat. Okey. Tujuan dia nak sujud, tujuan dia nak menambah rukuk. Okey, boleh faham? Sebab sebenarnya situ tak ada sujud. Tujuan tu, lepas tu dia pun cari perkara yang mengharuskan, maka tidak dibolehkan. Yang lain daripada kita baca ayat tu tiba-tiba ada ayat sujud tilawah, maka sunat kita sujud tilawah. Okey, nampak? Macam kita kata gini. Kita buat contoh lain. Kita antara waktu hak yang ataupun waktu tahrim tidak boleh kita sembahyang sunat. Tidak boleh kita sembahyang sunat mutlak. Dan tidak boleh kita sembahyang sunat hak yang sebab dia akan datang. Adalah ketika matahari terbenam. Matahari tengah terbenam. Tak boleh lah. Melainkan apabila terbenam habis. Matahari nak terbenam, kekuning-kuningan dah matahari sehingga terbenam, hak tu tidak boleh kita sembahyang. Sunat mutlak dan sunat yang akan datang. Manakala sunat hak yang sebab dia telah lepas, sebab dia sedang berlaku, maka boleh kita sembahyang. Antara sunat hak yang telah lepas ataupun sedang berlaku adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, pada ketika tu sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ketika matahari nak terbenam,
Sebagai contoh Tok Bilal, dia pergi awal di masjid untuk bang maghrib. Memang dia pergi matahari belum lagi terbenam. Takkan Tok Bilal lagi lewat? Tak. Tok Bilal akhir zaman lagi lepas daripada Tok Imam siapa? Tok Imam bang baru Tok Bilal siapa? Tu masalah lah Tok Bilal gitu. Jadi Tok Bilal pergi awal kan? Jadi dia sebelum dia masuk kan nak duduk gitu. Okey, sunat dia sembahyang tahiyatul masjid mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun dalam waktu tahrim boleh sebab tujuan dia adalah nak masuk dalam masjid, bukan tujuan nak sembahyang. Tujuan dia nak masuk dalam masjid. Secara kebetulan waktu tersebut maka tetap dia sunat sembahyang. Tetapi berbeza dengan orang yang ketika matahari nak terbenam kata nak sembahyang 2 rakaat. Nak buat kan dia boleh sembahyang 2 rakaat. Masuk dalam masjid Okey, dia masuk dalam masjid atas tujuan dia, asalnya tujuan dia nak sembahyang. Okey, boleh faham? Tujuan dia asal nak sembahyang. Maka ketika itu tidak boleh disembahyang. Sunat tahiyatul masjid. Okey, boleh faham? Di dalam waktu tahrim. Kerana dia pisah untuk sembahyang dan dia mencari perkara yang mengharuskan dia buat. Okey, sama juga dengan masalah sujud tilawah saat ni. Dia ada orang kita dia buat gitu. Dia cari surah-surah yang lain. Itu adalah salah. Itu adalah silap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah baca surah As-Sajdah, selagi hak ni kita kena sebut juga. Baca surah As-Sajdah ataupun Alif Lam Mim As-Sajdah ataupun Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat yang pertama, Hal Ata 'alal Insan pada rakaat yang kedua dalam subuh Jumaat saat ni. Hak ni adalah perkara hak yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Kana an-nabiy yaqra'. Kana yaqra'. Maksudnya dalam penggunaan bahasa Arab khabar bagi kana fa'il mudhari' biasanya dia memberi faedah dawam, memberi faedah berterusan. Maksudnya sentiasa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil, rakaat yang kedua Hal Ata 'alal Insan. Cuma dalam hadis ni tidak sebut secara jelas perkara itu dilakukan secara berterusan. Cuma dapat difahami daripada siyaqil ayah nama dia. Difahami daripada ayat tersebut, daripada ibarat yang diperkatakan oleh Abu Hurairah. Tetapi di sana, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian athar yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, ada penambahan perkataan yudi mudzalik. Benda yudi mudzalik, mengekal perkara tersebut, mengekalkan. Begitu juga di sana ada athar yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir, ada perkataan kulla Jum'ah, setiap Jumaat. Maka kalau kita melihat kepada athar yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, begitu juga athar yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, ternyata bahawasanya perkara ini dilakukan oleh Rasulullah setiap Jumaat. Tapi bukanlah setiap Jumaat ni maksudnya setiap kali Jumaat Rasul baca ni. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kebanyakan Jumaat dengan 2 surah ni. Sebab di sana ada hadis yang lain yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca pada subuh tapi hak ni Jumaat kan. Subuh surah lain. Ada kejap pada subuh Jumaat rasanya Rasulullah baca Sabbihisma rabbikal a'la dengan Hal ataka hadithul ghasyiyah ketika hari Jumaat berlaku pada hari Jumaat. Ana dah berapa ingat hadis tersebut. Nanti ana cuba tengok semula hadis tersebut. Sebab ana pernah tulis masalah ni sebelum daripada ni. Tapi ana lupa lafaz hadis. Baik. Kita nak sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada mazhab yang lain mengatakan sunat imam membaca pada subuh Jumaat 2 surah ini secara berterusan. Sunat baca secara berterusan. Baik. Kerana ia dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh sebahagian daripada para sahabat secara berterusan. Baik. Itu hak yang kita nak kabar sebenarnya. Seterusnya katanya wa di sunnatil maghribi wa di sunnatis subhi wa rak'atay at-tawafi wa istikharati qul ya ayyuhal kafirun
Uh, pula ni. Baik. Dan untuk sunat maghrib, untuk sunat subuh, dan 2 rakaat tawaf, 2 rakaat sunat istikharah, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang pertamanya sunat maghrib, yang keduanya adalah sunat subuh, yang ketiganya adalah 2 rakaat tawaf, yang keempatnya adalah sunat istikharah. Rakaat yang pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah sembahyang subuh ataupun sunat subuh, itu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Juga daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad. Rasulullah membaca dalam 2 rakaat sunat fajar Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul wallahu ahad. Manakala 2 rakaat selepas daripada maghrib, hal tu disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah yaqra'u fi ar-rak'ataini ba'da al-maghribi wa fi ar-rak'ataini qabla al-fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maksudnya, aku memerhatikan Rasulullah selama 20 kali. 20 marrah, 20 kali. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat selepas daripada maghrib, maksudnya 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat sebelum daripada fajar, maksudnya sembahyang sunat subuh, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Manakala sembahyang istikharah, hal itu sebenarnya adalah melihat kepada orang yang sembahyang istikharah, selayaknya dibaca 2 surah tersebut. Kerana surah Al-Ikhlas itu jelas, surah Qul ya ayyuhal kafirun adalah menafikan syirik. Qul huwallahu ahad adalah yang menzahirkan surah yang kita menzahirkan at-tauhid, maka sesuai dengan keadaan surah, dengan keadaan sembahyang sunat istikharah. Baik. Cuma dalam masalah sembahyang subuh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang sunat subuh, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana Rasulullah juga pernah membaca pada rakaat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, manakala pada rakaat yang kedua Rasul baca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Okey, boleh faham? Jadi kalau kita nak tengok lebih jelas, kita boleh buka dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi sebut secara jelas permasalahan ini. Baik. Seterusnya katanya wayun dabut tartilu wat tadabbur, dan disunatkan tartil. Dimaksud tartil di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud tartil di sini adalah baca secara tidak laju. Itu makna tartil. Tartil di sini bukanlah baca laju. Itu makna tartil. Tartil dengan makna ta'anni. Baca dengan cakap kita benda. Cermat benda. Anjur, bukan anjur sangat. Bukan anjur macam orang tua lama baca tau. Maksudnya tidak baca laju lah. Itu makna tartil. Baik. Jelas dah makna tartil kan? Sebab dia dalam kita ada ayat Quran kan, warattilil qur'ana tartila. Perkataan rattil al-Quran tartila ni, kalau kita tengok kepada ulama tafsir, sebenarnya ulama tafsir ada beberapa penafsiran dah ayat ni. Tapi kalau ulama tajwid, dia kata rattilil qur'ana tartila dengan makna baca al-Quran secara bertajwid. Wajawwidil qur'ana tajwida. Kena baca al-Quran secara bertajwid. Kena memberi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu.
Itu kan. Jadi kena beri setiap huruf akan haknya dan mustahaknya. Makhraj dia, sifat dia kena bagi kepada setiap huruf. Maka itu mengikut ulama tajwid. Tetapi tartil di sini dengan makna dia baca secara ta'anni. Baca secara perlahan. Maksudnya bukan laju lah. Maksudnya bukan laju. Kan ada orang baca laju kan? Ada orang baca laju. Baik. Katanya wayun dabut tartil wat tadabbur, dan sunat tadabbur. Jadi baca secara tartil hukum dia adalah sunat, dan baca dengan tadabbur juga hukum dia adalah sunat. Baca al-Quran dalam masa yang sama, tadabbur al-Quran, maka hukum dia adalah sunat. Tadabbur kita cuba memerhati kepada makna dia, makna ayat itulah. Maksudnya kita cuba memerhati setiap apa yang kita baca daripada Al-Fatihah dan ayat-ayat Quran yang kita baca selepas daripada Fatihah, kita kena tadabbur makna dia. Katanya wa tukrahu suratu lima'mumin yasma'u qira'atal imam. Baik. Maksudnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makruh akan surah lima'mumin, bagi makmum, yasma'u qira'atal imam, yang mana makmum yang mendengar bacaan imam. Jadi makmum yang dia mendengar bacaan imam, makruh dia membaca surah. Dia jadi maksud dengan makmum yang mendengar bacaan imam di sini adalah bacaan imam pada sembahyang jahriyah. Kan kita ada sembahyang sirriyah dan kita ada sembahyang jahriyah. Sembahyang jahriyah adalah sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Jadi kan kita kabar dah sebelum daripada ni, sunat membaca surah selepas daripada Fatihah adalah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Manakala pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat tidak disunatkan. Baik. Tapi kalau orang nak baca, tidaklah menjadi satu kesalahan, bukanlah sampai kepada haram. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh. Tapi dia tidak sampai kepada haram, tidak sampai kepada haram, itu berlaku kesepakatan. Cuma adakah makruh ataupun harus ataupun disunatkan juga, ini berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama kata sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada pandangan yang mengatakan tetap sunat membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperhatikan oleh para sahabat, Rasulullah juga seolah-olah Rasulullah baca juga pada rakaat yang ketiga yang keempat, jarang-jarang. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Namun hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawasanya ada sebahagian daripada sahabat menceritakan bahawasanya pada rakaat yang ketiga empat Rasulullah tidak membaca melainkan hanya surah Al-Fatihah sahaja. Baik, jadi dalam masalah ni berlaku sedikit perbezaan di kalangan ulama. Cuma hak yang kita nak sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sembahyang jahriyah, tu imam baca Fatihah, lepas tu imam baca surah. Ketika tu imam baca surah, apa yang dituntut kepada makmum adalah mendengar bacaan imam. Tak ada gitu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Mana ayat tu? Ana nak baca ayat tu sebenarnya. Ke sila ana baca? Fastami'u lahu wa ansitu. Mana ayat tu? Ingat tak? Ni ingat. Dak mari ayat. Wah, ini kok buku hafiz eh. Ngulang tau. Kena ngulang Quran. Allah, anda pun dah ingat kau. Jadi apabila dibaca Al-Quran, maka mana? Bukan wa idza qara'ta. Tak ada kan. La. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ana pun tak teringat juga. Baik. Apabila dibaca Al-Quran, maka mungkin istima', mungkin dengar. Maka ketika tu apabila tu imam baca surah, maka apa yang dituntut kepada makmum adalah mendengar. Mendengar bacaan imam. Baik. Perhati molek sunat kepada makmum mendengar bacaan imam. Tetapi ketika makmum duduk jauh daripada tu imam sehingga makmum tidak dengar bacaan tu imam,
maka ketika tu makmum tetap sunat membaca surah walaupun pada sembahyang jahriyah sedangkan dia menjadi makmum pada ketika itu. Inilah katanya wa tukrahu suratu limakmumin yasma'u qira'atal imam. Dimakruhkan surah bagi makmum yang mendengar bacaan imam. Jadi mafhumnya kalau makmum tidak mendengar bacaan imam maka tidak disunatkan dia tetap dituntut untuk dia membaca surah. Okey, jelas kan? Betul dah ayat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, surah Al-A'raf ayat 204. Tengok. Kena ulang mula. Tak imam. Ramadan je ulang. Baik. Itu maksud wa tukrahu suratu limakmumin yasma'u qira'atal imam. Sebab benda makruh? Sebab Nabi SAW larang. Sebab tu makruh. Dia makruh-makruh ni benda yang dilarang. Oleh kerana Rasulullah larang, sebab itulah dihukumkan makruh. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana daripada Ubadah bin As-Samit, yang mana kata Ubadah bin As-Samit, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathaqulat alaihi alqiraah. Kami berada di belakang Rasulullah pada sembahyang fajar, sembahyang subuh. Maka Rasul membaca. Rasul baca. Maka jadi berat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan tersebut. Maka falamma faragh, tatkala Rasul selesai daripada sembahyang, qal la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kamu membaca di belakang imam kamu. Rasul tanya kepada sahabat. Maka kata Ubadah bin As-Samit, qulna na'am. Betul wahai Rasulullah. Kami baca. Maka apa kata Rasulullah? Qal la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Mu jangan buat melainkan dengan Fatihatil Kitab saja. Lepas daripada mu jangan baca melainkan dengan Fatihatil Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Kerana sesungguhnya tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi Rasul larang. Jadi apabila Rasul larang, sebab tu hukum dia makruh. Dan ada sebahagian daripada masyarakat kita, oleh kerana dia ingat beberapa potong ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam, dia baca bersama dengan imam. Dan setengah-setengah orang tua saat itu siap berlagu lagi sekali dengan tu imam. Biasa dengar tak? Biasa dengar kan? Siap berlagu lagi ikut tu imam. Sebenarnya perbuatan tu adalah makruh. Perbuatan tersebut adalah makruh. Ibadat yang dituntut kepada dia ketika itu adalah mendengar bacaan imam. Sama ada difaham ataupun tidak, dengar bacaan imam telah dapat pahala. Okey, boleh faham. Sebab Allah Ta'ala khabar gitu dalam Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Faham? Jadi ibadat yang perlu dilakukan oleh makmum pada ketika itu adalah istima'. Dia kena mendengar bacaan imam. Lepas tu dia kena diam, tidak perlu dia baca ayat Al-Quran ketika itu. Jadi dia nak ngulang kau. Tu imam baca ayat, dia nak ngulang kau. Jadi dia baca ayat, siap berlagu lagi. Kadang-kadang hampir kuat suara dengan tu imam. Ni ada dalam masyarakat kita ni. Ada. Kena biasa jumpa ni. Biasa ke? Biasa buat? Biasa buat. Kan? Jadi hak tu kena berhati-hati. Sebab dia telah melakukan perkara yang makruh dalam sembahyang. Yang dilarang. Makruh ni maksud benda dilarang. Baik. Katanya, فَإِنْ كَانَتْ سِرِّيَّةً أَوْ جَهْرِيَّةً وَلَمْ يَسْمَعْ بِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ نُدِبَتْ لَهُ أَيْضًا. Maksudnya, maka jika adalah as-salah saat itu sirriyah. Mana? Sirriyah ay salatan mansubatan ila sirri. Dia sirriyah, ya pada sirriyah dipanggil ya nisbah. Fa in kanat ay fa in kanati salatu sirriyatan ay salatan sirriyah. Maksudnya salatan sirriyah ay salatan mansubatan ila sir. Sembahyang yang dinisbahkan kepada perlahan. Yalah. Sembahyang yang dinisbahkan kepada perlahan, iaitu sembahyang dia Zuhur, sembahyang Asar. Au jahriyatan, au salatan jahriyatan, au salatan jahriyah, ataupun sembahyang yang dinisbahkan kepada nyaring. Okey. Yang pertama sembahyang tu sembahyang sirriyah. Ataupun sembahyang tu sembahyang jahriyah.
Tetapi sembahyang jahriyah walam yasma' pada hal, waw haliyah. Lam yasma' adalah jumlah haliyah. Sedangkan itu dipanggil jumlah haliyah. Dia hal, dia adalah qaid. Dia menjadi syarat. Sedangkan bagi sembahyang jahriyah saat itu, sedangkan lam yasma', tidak mendengarlah ia makmum. Maksud dia tidak mendengar oleh makmum, tidak mendengarlah ia makmum ai qiraatul imam. Lam yasma' ai lam yasma'ha. Tidak mendengar ia makmum, dia akan qiraatul imam. Dia hazaf dah. Dia panggil dia hadful tsani li dalalatil awal. Hazaf yang kedua kerana menunjuk yang pertama. Tengok tu tadi katakan dia wa tukrahu suratu li ma'mumin yasma'u qiraatul imam. Jadi dia orang mari dah perkataan qiraatul imam. Jadi walam yasma' ay walam yasma' qiraatul imam. Makmum tersebut tidak mendengar bacaan imam. Sembahyang jahriyah tapi makmum tidak mendengar bacaan imam. Sebab dia tidak dengar? Illah dia adalah li bu'din. Kerana jauh. Jarak di antara imam dengan makmum jauh, tak ada speaker. Sebagai contoh. Ataupun speaker ada, mampu. Ataupun speaker cabut. Tok imam masa bangun saat ni tu jijuk speaker cabut, dong jatuh bawah. Tu akan ambil mula. Orang Arab yang ambil mula. Yang ambil je. Siap pegang dia orang Arab. Kat kita buat gitu, orang tengok gitu, pengau kali dia. Cerlong gitu. Pok dia siap pegang speaker sembahyang. Tiga je pegang. Sungguh. Pok dia. Kita jatuh layang tau. Bising hujang. Au samam. Samam makna dia ni. Samam. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mana dia? Pekak. Kerana tak dengar. Saat ni jauh. Samam ni kerana masalah yang ada pada telinga makmum. Ketika tu nudibat, disunatkan. Nudibat kembali kepada as-surah. Nudibat as-suratu lahu lil ma'mum aidha juga. Sunat makmum baca surah. Okey, habis. Katanya wa kadza law kana yasma'u qira'atal imam wa lam yafham 'ala al-asah. Dan seperti ini maksudnya sunat makmum baca surah law kana yasma'u qira'atal imam, sekiranya kana adalah ia makmum yasma' mendengarlah ia qira'atal imam, akan bacaan imam, tetapi walam yafham, tetapi tidak faham ia makmum. Makmum tak faham. Tapi mengikut alal asah, di atas pandangan al asah. Baik. Jadi untuk malam ni kita apa dia? Tak ada. Nak kaki. Ada apa kita tak ada, kita berhenti dulu sini. Malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Lepas tu soalan minggu lepas tu Ana tak jawab lagi, tak nak jawab sebab Ana sebenarnya ada benda duk jawab banyak kok soalan, duk nulis. Jadi kita tengok kepada ikut tertib. Tak dilanggar, kena ikut tertib, ikut aturan. Allah Rabbi, jadi tidak sempat lagi nak jawab soalan. InsyaAllah kita cuba jawab apabila ada kesempatan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.